Malam Samar Official. Kisah ini terjadi baru-baru ini dekat aku. Disebabkan pandemik COVID-19, syarikat tempat aku bekerja terpaksa mengurangkan pekerja. Jadi, aku merupakan salah seorang yang diberhentikan. Dan aku mengambil keputusan untuk menjadi rider food panda. Syukur, Alhamdulillah, adalah duit poket sikit. Aku selalu pulang lewat malam. Disebabkan aku sudah berhenti kerja, aku terpaksa menyewa bilik di sebuah kawasan perumahan berhampiran dengan pekan. Sebelum ini, tempat aku bekerja menyediakan kuotes. Namun, oleh kerana sudah diberhentikan, aku terpaksalah menyewa bilik murah berhampiran dengan pekan. Sudah hampir 2 bulan aku menjadi rider food panda. Di samping, aku juga mengambil upah menjadi runner. Di masa cuti aku mengambil barang dari pejabat pos dan membayar bil dan sebagainya. Dijadikan cerita, setiap malam aku akan melalui satu kawasan bukit sebelum sampai ke kawasan perumahan tempat aku menyewa bilik. Pada mulanya aku tidak perasan, tetapi akhir-akhir ni setiap kali aku pulang dari kerja, motor aku mesti mati dekat bukit. Setahu aku, motor aku memang tiada masalah sebab aku jaga dengan baik motor aku. Tambahan pula, motor ni lah punca rezeki aku. Memang tip-top lah keadaan motor ni. Yang hairan, bila pagi, motor aku bila lalu tempat tu tidak pula mati. Bila naik bukit dekat area tempat tu memang tidak akan mati bila siang hari. Satu malam tu, aku pulang dari kerja, hujan baru reda, tinggallah renyai-renyai. Jadi aku pandu slow-slow sahaja. Lagipun aku bukanlah jenis geng pulas motor. Lepas tu sampailah area tu. Ketika tu hujan masih renyai-renyai, hampir reda. Aku pun terus pandu motor aku. Tiba-tiba motor aku semput. Ai, kenapa lagi ni? Aku bercakap seorang diri. Jam sudah hampir pukul 11 malam. Disebabkan kawalan pergerakan memang kuranglah kereta keluar masuk dekat area ni. Aku lambat pulang pun sebab aku part time kerja dekat syarikat penghantaran barang. Kebiasaannya motor aku akan terus mati bila naik dekat area bukit ni. Tapi kali ni motor aku semput. Seperti keberatan. Seolah-olah seperti aku sedang membawa seseorang yang sangat berat. Entah kenapa tiba-tiba seriau aku dibuatnya. Dengan keadaan jalan yang tidak berlampu, hanya lampu motor aku yang menyuluh jalan raya yang gelap itu. Hujan sudah reda, tapi entahlah, terasa bahagian belakang aku sangat sejuk ketika itu. Sampai di bahagian atas, dekat dengan sebuah rumah kosong, motor aku mati. Setiap malam memang berhampiran dengan rumah itulah motor aku mati. Aku try start motor aku. Adalah beberapa kali aku cuba hidupkan motor, tapi sangat sukar untuk hidup. Mungkin malam tu merupakan malam yang sial lah bagi aku. Sedang aku berusaha untuk menghidupkan motor, tiba-tiba dari belakang anak mata aku terlihat seperti ada seseorang yang sedang berjalan. Di belakang aku ada seorang makcik yang berpayung. Lalu sebelah aku pandang makcik itu dengan kehairanan lah. Agak lama aku tinggal dekat sini, belum pernah pun aku nampak makcik itu. Kemudian makcik itu cuma tunduk membawa payung. Makcik itu dalam lingkungan dalam 60-70an macam itulah. Bila makcik itu sudah di hadapan aku, baru aku perasan pakaian makcik itu. Pakaian makcik itu basah kuyup, tapi dia berjalan membawa payung. Apalagi bulu roma di tengkuk aku sudah mulai naik. Dalam fikiran aku, sah, ini memang bukan orang nih. Aku try lagi start motor aku. Segala ayat yang aku hafal, yang ada dalam pikiran aku terus baca. Terkumat kamit mulut aku membaca segala ayat yang ada dalam pikiran aku ketika itu.
Syukur, moto aku hidup. Bila aku naik moto, aku pandang ke hadapan, makcik itu menoleh ke arah aku dengan satu senyuman yang ngeri. Apalagi, aku terus res moto aku. Saat itu, aku sudah tidak peduli dengan apapun. Bila aku pandang side mirror motor, makcik itu sudah tiada. Lepas dari peristiwa tu 2 hari jugalah aku demam. Aku ceritakanlah dekat jiran-jiran apa yang jadi pada aku malam tu. Rupa-rupanya yang aku alami ini bukan perkara baru bagi penduduk di sini. Rumah kosong tempat motor aku selalu mati itu rupanya rumah seorang makcik Cina yang meninggal dilanggar ketika pulang berjalan kaki dari membeli sayur. Seorang pemandu mabuk terlanggar makcik itu dan mayat makcik itu terbuang ke bawah jalan raya tempat motor aku selalu semput. Setiap malam pasti ada penduduk yang akan ternampak kelibat makcik itu, dan bagi pemandu motor pula, motor mereka pasti akan mati berhampiran dengan rumah tersebut.